يا صديقي دلني لله. Syiah merupakan kumpulan manusia yang mengaku menjadi pengikut dan penyokong Saidina Ali. Namun, asas ini kemudiannya disulami dengan unsur fanatik yang dilihat bersesuaian dengan zaman dan kepentingan tertentu. Sebenarnya tidak ada sepakat dalam menjelaskan tarikh sebenar kemunculan Syiah. Namun, dikatakan bahawa golongan Syiah berkembang hasil daripada perancangan Yahudi melalui usaha yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah yang melebih-lebihkan Ali daripada sahabat yang lain sehingga kepada tahap mempertuhankan Ali. Menurut ahli sunnah, ajaran Syiah didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Penyelewengan Syiah boleh dikesan melalui beberapa bentuk penyelewengan, iaitu yang pertama daripada sudut akidah. Antaranya, hanya Ali menghimpunkan Al-Quran dengan sempurna. Mereka menganggap bahawa tidak ada sahabat yang menghimpunkan Al-Quran dengan sempurna kecuali Saidina Ali dan menganggap Al-Quran pada masa sekarang sudah diseleweng. Seterusnya yang kedua dari sudut syariat. Misalnya mengamalkan nikah mut'ah. Golongan Syiah berpendapat bahawa nikah mut'ah adalah diharuskan dalam syariat Islam, yang mana ianya tidak ditentukan bilangan wanita yang ingin dimut'ahkan kerana boleh dilakukan sehingga 1,000 orang wanita berdasarkan syarat-syarat tertentu. Seterusnya penyelewengan umum, misalnya menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram. Sempena 10 Muharram, golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyeksa tubuh badan bermula 1 hingga 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Hussein yang dibunuh secara kejam di medan Karbala. Dan yang terakhir, komplot keganasan Syiah. Antaranya ialah Abu Lu'lu'ah telah membunuh Khalifah Umar ketika mengimami solat subuh pada tahun 23 Hijrah. Namun, pembunuh ini kemudiannya meninggal dunia dan ditanam di Iran serta disanjung tinggi oleh sebahagian besar puak Syiah. Tafsir Al-Mizan ditulis oleh As-Said Muhammad Hussein, Ibnu As-Said Muhammad Ibnu Muhammad Hussein, Ibnu Amiza atau dikenali sebagai Tabatabai. Beliau berketurunan Al-Hasan bin Ali dan dilahirkan di kota Tabriz pada tahun 1321 Hijrah dan meninggal pada tahun 1402 Hijrah di Qum, Iran. Dalam penafsiran Tafsir Al-Mizan, ianya menjelaskan ayat dengan ayat dan riwayat serta menjelaskan ayat dengan pelbagai pendekatan. Menurut Husain At-Tabatabai, tafsir diertikan sebagai seluruh ayat Al-Quran dapat difahami oleh semua manusia kerana Al-Quran dengan jelas menyifati dirinya dengan sifat-sifat seperti cahaya, petunjuk dan penerangan. Antara kelebihannya ialah memiliki disiplin ilmu yang begitu banyak serta penulisnya amat teliti dalam menukil riwayat baik yang dinukil dari Rasulullah, sahabat maupun di kalangan tabi'in itu sendiri. Keburukannya pula ialah tafsir ini amat fanatik terhadap akidah Syiah serta ianya banyak merujuk kepada pendapat dan kitab-kitab ulama Syiah. Seterusnya, hadis menurut Syiah merupakan perkataan, perbuatan dan takrif dari Al-Maksum. Al-Maksum bagi mereka ialah para Nabi, Rasul dan para Imam. Syiah menolak riwayat daripada menjeliti sahabat Rasulullah kerana menganggap mereka mengkhianati Ali bin Abi Talib. Kitab hadis yang utama bagi golongan Syiah ialah Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini iaitu Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini Ar-Razi Asy-Syi'i Al-Imami. Dilahirkan di suatu tempat di Kulain sehingga namanya dinisbahkan kepada tempat kelahirannya iaitu Al-Kulaini. Wafat pada tahun 329 Hijrah di kota Baghdad dan merupakan salah satu ulama besar Syiah Imamiyah. Karyanya Al-Kafi telah disusun selama 30 tahun, terdiri daripada 8 jilid yang terbahagi menjadi 35 kitab dan 2355 bab. 2 jilid yang pertama tentang perkara usul yakni akidah, 5 jilid yang seterusnya berkaitan dengan perkara furu' yakni fiqh dan jilid terakhir berkaitan dengan ar-radah yakni taman. Jumlah hadis di dalam kitab tersebut melebihi 15,000 hadis termasuk hadis-hadis yang berulang. Contoh hadis daripada kitab Al-Kafi yang bermaksud daripada Ja'far dan Abdullah salam ke atasnya berkata, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan jalannya menuju ke neraka. Hadis daripada kitab Kelebihan Ilmu, Bab Bid'ah, Pandangan dan Kiasan, jilid 1 nombor 8. Seterusnya kita berkenalan dengan kitab Al-Istibsar yang merupakan karya keempat dan terakhir daripada karya utama hadis Syiah.
Ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hasan At-Tusi dan lebih dikenali sebagai At-Tusi. Dilahirkan di Iraq pada tahun 385 Hijrah. Gurunya ialah Syekh Al-Mufi, Syarif Murtada dan Syarif Ar-Radin. At-Tusi telah meninggal dunia di Najaf pada tahun 460 Hijrah dan jenazahnya telah dikuburkan di sebuah rumah yang kemudiannya telah dijadikan sebagai sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Asy-Syaikh At-Tusi. Kitab Al-Istibsar ini menghimpunkan hadis-hadis yang berlawanan antara satu sama lain atau yang menunjukkan percanggahan dalam kandungannya. Kitab ini mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian pertama dan kedua berkaitan dengan persoalan ibadah, manakala bahagian ketiga berkaitan dengan persoalan muamalah dan sebagainya. Contoh hadis yang ditulis dalam kitab ini adalah hadis berkaitan persetubuhan dengan isteri di bahagian dubur pada bab Ityan An-Nifasi Maduna Al-Fajr. Abu Ja'far Muhammad At-Tusi menyebutkan daripada Abdullah bin Abu Ya'fur, katanya, maksudnya, aku telah bertanya Abu Abdullah tentang seorang lelaki yang mendatangi isterinya melalui lubang duburnya. Abdullah bin Abu Ya'fur menjawab, tidak mengapa jika isterinya meredainya. Aku berkata, di mana hendak diletakkan ayat Allah yang bermaksud, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Surah Al-Baqarah 222. Abdullah bin Abu Ya'fur menjawab lagi, ayat ini menyebut tentang mendapatkan anak, maka dapatkanlah anak dengan cara yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Lalu beliau memberi hujah dengan firman Allah, isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. Surah Al-Baqarah 223. Kesimpulannya, golongan Syiah banyak menerbitkan kitab-kitab mereka yang tersendiri yang mana terdapat unsur-unsur penyelewengan daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.